Isu kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM dan kempen Belilah Barangan Buatan Malaysia antara isu yang dibangkitkan dalam sidang Dewan Rakyat hari ini. Wartawan Esrawani Hasimi Muhammad sudah bersedia dengan perinciannya. Silakan Hasimi. Baik, terima kasih Fahmi di Bukit Jalil. Itu antara tumpuan untuk sesi pagi ini. Tetapi ada juga tumpuan-tumpuan lain yang kita fokuskan sepanjang persidangan Parlimen untuk hari ini. Termasuk juga di Dewan Rakyat sebentar ini telah pun diperincikan mengenai soalan tambahan yang ditanya apakah akan ada pendaftaran perkahwinan sejenis di negara ini, dan laporan itu kita akan bawakan di Esrawani dan esrawani.com. Untuk jam ini pertama saya mahu menyentuh juga mengenai kelangsungan hidup veteran ATM yang mana telah pun diperincikan oleh Kementerian Pertahanan ataupun MINDEF yang mana setakat ini lebih 18,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia yang berpencen dan tidak berpencen telah pun menerima bantuan sara hidup sebanyak RM300 sebulan dengan jumlah perbelanjaan sebanyak RM67.6 juta setakat ini, yang mana Timbalan Menteri Pertahanan Ali Zahari berkata ini salah satu langkah untuk memastikan bahawa kebajikan golongan veteran ATM ini sentiasa terjaga, termasuk juga daripada aspek ekonomi, kesetaraan hidup dari segi kesihatan dan juga pendidikan. Dan telah pun dimaklumkan oleh beliau dari sudut pendidikan setakat ini lebih 500,000 diperuntukkan bagi bantuan di peringkat rendah dan sekolah menengah, selain bantuan melanjutkan pelajaran melibatkan RM1,000 untuk peringkat diploma, RM1,500 untuk peringkat ijazah. Kita dengarkan apa dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Ali Zahari berhubung dengan kebajikan veteran ATM. Kita juga menyediakan sumbangan khairat kepada anggota dan juga tanggungan yang bernilai RM3,000 bagi veteran dan RM1,500 bagi keluarga. Dan setakat ini kita telah membelanjakan sebanyak RM455,000. Bagi aspek kesihatan, kementerian telah memperuntukkan sebanyak RM103 juta bagi tujuan rawatan dan juga ubat-ubatan serta alat-alat yang terkait dengan perubatan. Bagi aspek perumahan juga ada 3 inisiatif kita. Pertama adalah pembinaan rumah baru sebanyak 40 buah rumah, 170 bagi pembaikan dan juga 1 anggota 1 rumah, di mana kita memperuntukkan dari segi pembinaan rumah sasa ini 15% diperuntukkan kepada anggota veteran. Dan sudah tentu isu-isu berkaitan dengan kos sara hidup dan dalam usaha untuk kerajaan meringankan beban rakyat yang terkesan terus dibangkitkan di Dewan Rakyat, yang mana untuk sesi pagi sebentar tadi juga telah pun dimaklumkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup pihaknya sedang mengenal pasti pasaran-pasaran baru yang berpotensi tinggi untuk meningkatkan ekspor industri tempatan. Dan menurut Timbalan Menterinya Fuziah Saleh, ia adalah bagi mewujudkan business matching dalam kalangan usahawan tempatan dan luar. Kita dengarkan penjelasan yang diberikan oleh Fuziah Saleh berhubung dengan langkah tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh kementerian sekarang ialah untuk mengenal pasti pasaran baru, contohnya pasaran ekspor, untuk mengenal pasti khidmat nasihat yang boleh kita lakukan untuk memastikan bahawa kita boleh membawa ke tahap yang lebih tinggi semua produk-produk tempatan ini. Dan yang amat penting Datuk Yang Di-Pertua, kita mengenal pasti bidang keberhasilan ataupun outcomes yang kita inginkan. Saya bagi contoh ya, bagaimana kita nak buat business matching, bagaimana kita nak bawa produk-produk Malaysia ini ke luar negara. Saya bagi satu contoh, kita ada produk kosmetik namanya Cosmodem. Kita sudah pun dalam rundingan untuk membawa melalui matrik ke satu online platform di India namanya Geomart untuk dipasarkan di dalam di luar negara, di India, ya, melalui platform di sana. Jadi ini contoh business matching, pasaran ekspor yang kita sedang kembangkan.
Dan tumpuan ketiga yang kita mahu bawakan untuk jam ini adalah mengenai kes penipuan ataupun skema dan juga kerugian yang telah pun direkodkan melibatkan mangsa-mangsa yang terlibat dengan jenayah berkenaan dan telah pun dijawab di Dewan Rakyat sebentar tadi, yang mana jumlah kes mangsa skema dan kerugian menunjukkan penurunan pada 2018 dan juga sehingga September tahun ini, yang mana kalau ikutkan setakat September 2023 19,220 kes telah pun direkodkan berbanding pada 2018 iaitu 25,609 kes, dan kita dengarkan apa jawapan telah pun diberikan berhubung kes berkenaan. Jadi ini menunjukkan bahawa kes-kes ini dan jumlah kerugian ini telah pun menurun. Berhubung pendakwaan dan hukuman dalam kes skam dari tahun 2021 hingga Julai 2023, sebanyak 183 pertuduhan telah dibuat di bawah Seksyen 417 Kanun Keseksaan, di mana sebanyak 617 orang telah pun dijatuhkan hukuman dan sebanyak 22,837 pertuduhan telah dibuat di bawah Seksyen 420 iaitu dengan izin cheating Kanun Keseksaan, dengan sebanyak 2,221 orang yang telah pun dijatuhkan hukuman. Tindakan serta langkah yang telah dan bakal diambil oleh Kerajaan Perpaduan dalam menangani jenayah skam adalah seperti berikut. Di bawah pertamanya Pusat Anti Jenayah Kewangan Kebangsaan ataupun The National Anti-Financial Crime Centre NFCC telah menerajui penubuhan Pusat Respons Scam Kebangsaan National Scam Response Centre ataupun NSRC yang telah mula beroperasi pada 12 Oktober 2022. Keberkesanan NSRC dapat dilihat di mana daripada Oktober 2022 hingga 30 September tahun ini sebanyak 53,783 panggilan telah diterima oleh NSRC tersebut yang merangkumi laporan kes-kes penipuan dan khidmat nasihat kepada orang ramai. Dan itu tindakan-tindakan drastik telah pun diambil untuk mengatasi isu berkaitan dengan skema dan juga penipuan, termasuk juga tindakan drastik diambil oleh SKKM, termasuk menyekat 2.6 bilion panggilan setakat September 2023. Dan seperti saya maklumkan tadi, antara tumpuan yang turut dibangkitkan di dalam Dewan Rakyat adalah mengenai perkahwinan sejenis. Telah pun dimaklumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Muhammad Naim Mokhtar, bahawa tiada sebarang rekod pendaftaran didaftarkan melibatkan perkahwinan sejenis di dalam rekod Jabatan JAKIM ataupun Jabatan Agama Islam di seluruh negeri di negara ini, yang mana ditegaskan mengikut sudut perundangan Malaysia jelas tidak mengiktiraf perkahwinan sejenis dan ia tidak boleh didaftarkan. Dan laporan penuh anda boleh dapatkan di astroawan.com, kita telah pun siarkan. Dan tumpuan untuk jam-jam seterusnya juga adalah mengenai perbahasan rang undang-undang perbekalan 2024. Kita akan bawakan semua ini di astroawan dan astroawan.com. Untuk jam ini saya kira setakat ini dulu, kita kembali kepada Fahmi di Bukit Jalil.